Kalau saya tanya, nampak tak angin, nampak tak sejuk tu sendiri? Tidak ya teman-teman ya. Tuan-tuan kata sebab keluar angin. Saya duduk tengok, mana angin? Tuan-tuan nampak tak? Tak Enggak. nampak. Kesan angin ada tak? Ada. Anda rasa sejuk? Sejuk. Lepas tu kalau kita tanya dia balik, cuba tunjukkan kat aku rasa sejuk tu, rupa dia lagu mana sejuk tu. Masa harus Kita tak hidup boleh ni. tunjuk pun. Kalau panas pun kita tak boleh tunjuk. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu, untuk mencari pengetahuan baru yang harus kita ketahui biar kita semua bisa menjalankan kehidupan ini dengan dasar ilmu ya teman-teman. Kalau tidak ada ilmu, kita itu tidak akan menjadi siapa-siapa. Kalau tidak ada ilmu, kita itu akan menjadi orang yang berbahaya. Makanya perlu kita harus selalu menambah ilmu dalam setiap harinya ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan reaction ataupun mengaji kepada Ustadz Auni Muhammad ya. Yang mana di sini tajuknya jawaban bijak Ustadz Auni Muhammad kalau orang tanya bagaimana nak tahu Tuhan hang yang paling betul. Hang itu apa hang? Bagaimana mau tahu Tuhan hang yang paling betul? Apa memang ini salah tulis apa nggak tahu juga hang? Hang itu kurang tahu. Silahkan kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cikidot. Tazkir Ustaz. Jadi nak cari orang lagu tu hari ni senang ke payah? Nak tahu senang ke payah, lahir saja anak kita kurung dia dalam satu tempat tersembunyi, jauh daripada berkawan dengan orang, tak boleh duduk dengan orang, tak boleh sembang dengan orang, bagi makan untuk teruskan hidup saja. Bila sampai umur 40 tahun keluar. Wow. Agak-agak dia boleh cerita apa? Agak-agak dia boleh cerita apa? Mungkin ABC sampai Z pun tak lepas. Alif bata sampai Ya pun tak lepas. Tapi bila dia tu keluar tu, ilmu ni dia sebut, ilmu ni dia sembang, ilmu ni dia ceramah, ilmu dia, kita akan rasa pelik tak? Takjub lah kita, macam mana ni? Hang buku pun aku tak bagi, kitab pun tak bagi, pen tu bagi, kertas tak bagi makan saja. Siapa yang ajak hang? Sampai boleh sembang macam-macam. Sembang itu Kita hari ni berbeza. bercerita ya. Hari ni kita duk geluk tak berhenti. Hak tak tahu tu nak bagi tahu, hak tak cerah nak bagi cerah, hak gelap nak bagi terang, hak jahil nak bagi alim. Sebab bila Rasulullah datang, dia mengajarkan dua benda. Satu kita sebut keimanan, satu kita sebut sebagai ilmu. Apa beza iman, apa beza ilmu? Iman ni ialah satu benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kita. Kita cuma percaya pada hati kita, yakin pada hati kita, akidah dengan hati. Walaupun kita tak pernah nampak benda tu, tak pernah rasa benda tu, tapi kita percaya tu nama dia iman. Tu nama dia iman. Bila Nabi mengajarkan tentang Allah, kita pernah nampak Allah tak? Kita tak pernah nampak Allah, tapi kita percaya tak? Percaya. Kita percaya Allah ada. Walaupun hari ni tak ada satu pembuktian pun untuk kita buktikan pada orang. Bila orang tanya, dah kata Allah tu ada, Allah wujud, cuba tunjuk di mana. Kita sendiri pun tak boleh nak tunjuk. Kita sendiri tak boleh nak tunjuk. Tapi sebab tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak raba, tak boleh nak rasa, tapi kita percaya benda tu ada, itulah dinamakan keimanan. Beza dengan ilmunya, ilmu ni benda yang kita boleh rasa, benda yang kita boleh tunjuk, benda yang kita boleh tengok.
Kita nampak pokok tu, kita boleh tengok pokok tu, kita berilmu tentang pokok tu. Benda tu kita boleh tengok, kita boleh tunjuk kat orang. Mana dia pokok? Aku dah tengok pokok. Pokok macam ni. Okey, tunjuk kat aku. Mari kat pokok tu. Ni pokok. Tu ilmu. Pokok itu pohon ya. Yang jadi masalahnya pasal keimanan ni lah. Yang orang-orang etis duk ragu, yang orang-orang jenis komunisme duk ragu, yang orang-orang jenis material. Orang material ni dia nak tengok material lah. Kalau kereta, kata kereta, ni kereta. Kalau kata motor, ni motor. Kalau kata bukit, ni bukit. Kalau kata planet, ni planet. Kalau kata malaikat, oh, mana malaikat ada? Aku tak pernah tengok. Hang, aku pun tak pernah. Tapi hang percaya buat apa benda hang tak pernah tengok? Oh, jadi nak tunggu benda tu kena ada dulu. Akal kita. Kita kata kita ada akal tak? Kita kata kita ada akal. Kalau orang kata kita gila, oh kita marah tak? Hang ni gila. Oh, hang cakap baik-baik, aku berakal. Bila kita kata kita berakal, kita boleh tunjuk tak kat orang akal kita? Boleh Ya, tunjuk bisa. tak? Kita boleh tunjuk apa? Kalau belah kepala ada apa? Otak boleh tunjuk Otak. lah. Otak semua orang ada. Lembu ada otak? Lembu ada otak. Akal? Enggak ada. Akal tak ada. Kita kata kita ada akal tu. Akal tu. Kita tak boleh pernah untuk membuktikan pada orang tunjuk. Ni akal aku. Siapa boleh tunjuk? Hak kita hari ni paling tinggi pun kita boleh test level dan tahap akal ya. 50 soalan, hak boleh jawab 20 per 50 rendah. Hak boleh jawab 40 per 50 sederhana. Hak boleh jawab 50 orang ni cerdik. Boleh test level je. Tapi akal tu sendiri hak cerdik pun tak pernah tengok akal dia. Hak sederhana tadi pun tak pernah tengok akal dia. Kita hak kata jahil bodoh pun tak pernah tengok akal kita. Lebih jauh apa yang kita katakan sebagai perasaan. Aku duk berasa takut lah. Aku duk berasa bimbang lah. Aku duk berasa gerun lah. Hak aku duk berasa tu pernah tak kita boleh tunjuk kat orang lain? Semua orang ada perasaan. Betul? Takut ke apa? Hak kita gambarkan sebagai takut, risau, gembira, happy, sedih tu boleh tak keluarkan dia? Tunjuk zat dia. Ni ya perasaan takut aku tu. Inilah perasaan gembira aku tu. Kita tak pernah boleh tunjuk kat orang pun. Tapi orang hak nafikan benda hak dia tak boleh tengok tadi sebagai tak ada, dia sendiri tak pernah nafi dia ada perasaan. Betul tak? Orang etis tadi hak dia kata aku ni selagi benda tak ada depan mata aku tak percaya. Tapi bila tiba kita kata hang ada akal tak? Dia jawab apa? Oh, dia jawab dia ada akal juga. Walaupun dia sendiri tak pernah tengok akal dia. Hang ada perasaan tak? Dia akan jawab apa? Ada. Tapi bila kita minta tunjuk perasaan dia, dia tak boleh tak tunjuk pun. Bahkan kalau kita azan sekalipun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lan mai masuk. Ustaz ke azan tadi? Ustaz ke azan tadi? Hang kenal macam mana? Kenal melalui suara. Tapi suara kita, kita kata ada suara tu, pernah nampak tak suara kita macam mana? Tuan-tuan nampak tak suara, bentuk keluar suara saya macam mana? Tak pernah nampak pun. Betul. Hak level dengan suara ni ya. Telinga je boleh dengar. Garau ke dia, sumbang ke dia, merdu ke dia, sedap ke dia. Tapi zat suara tak pernah siapa nampak. Kenapa kita tidak pernah meminta pembuktian ini lebih awal? Sebelum kita bertanyakan tentang yang lebih tinggi. Ni duk pasang aircon, duk pasang kipas ni. Tujuan pasang aircon, pasang kipas nak bagi apa? Nak bagi sejuk. Nak bagi sejuk. Daripada kipas keluar apa? Untuk sebelum tuang rasa sejuk tu keluar apa? Angin. Keluar angin. Daripada aircon angin juga. Padahal nak bagi sejuk je poin dia.
Kalau saya tanya, nampak tak angin, nampak tak sejuk tu sendiri? Tidak ya teman-teman ya. Tuan-tuan kata sebab keluar angin. Saya duduk tengok, mana angin? Tuan-tuan nampak tak? Tak Ya. nampak. Kesan angin ada tak? Ada. Anda rasa sejuk? Sejuk. Lepas tu kalau kita tanya dia balik, cuba tunjukkan kat aku rasa sejuk tu, rupa dia lagu mana sejuk tu. Masa harus Kita tak hidup boleh ni. tunjuk pun. Kalau panas pun kita tak boleh tunjuk. Hatta kentut kita, perut yang boleh detect kentut Itu. busuk, tapi rupa kentut, aku nak tengok rupa kentut hang lagu mana. Tak ada siapa boleh tunjuk pun. Iya betul. Jadi cuba pintas benda-benda basic, cuba pintas dan beri jawapan atas benda-benda kecil ni dulu, sebelum nak menanyakan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan hari kiamat, keberadaan qada dan qadar yang kita tak boleh tengok tapi kita percaya. Sebab kesan dia tu ada. Kesan daripada kerja tangan penciptaan Allah tu kita boleh tengok. Sebab tak mungkin benda tu akan ada dengan natural. Benda tak akan bermula dengan semula jadi pop, memang ada lagu tu. Tak boleh nak terima. Kalau kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam tu, pasal apa hari ni kita tak boleh terima kesemula jadian pada hak ada hari ni? Bila kita sebut meja, meja ni semula jadi ke? Oi, tak boleh terima meja semula jadi. Mesti asas dia kayu. Ada orang tebang pokok, ada orang gaji pokok, ada orang kerak-kerak jadi batang lagu ni, ada orang sapu cat, ada orang tukui dengan paku. Pasal apa kita tak boleh nak terima kesemula jadian meja ni? Sama dengan kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam semesta. Hak tu kita boleh terima juga, bukan Tuhan yang buat. Dia jadi semula jadi, dia natural. Pasal apa ni tak boleh nak terima? Kalaulah jadi semula jadi, kita nak tanya kita dulu, asal usul manusia ni mari daripada mana? Kalau tak ada lah pencipta, tak ada orang buat, agak-agak semula jadi kita keluar ke mana? Bohong-bohong lalan. Kira hang ni etis malam ni. Agak-agak hang nak jawab apa? Dah hang kata langit bumi ni semula jadi, lepas tu orang tu mai ikut mana? Agak-agak nak mai ikut mana? Kalau nak cerita juga mari bukan Tuhan buat ni, mari ikut ketui tanah ke, mari ikut bukit, pecah bukit ke. Agak-agak nak kata mai ikut mana? Okeylah, kita kata keluarlah daripada mana-mana unsur lah. Keluar kot pokok ke, keluar kot batu ke, keluar kot bukit. Lepas tu jadi beranak pula. Tak ada pula generasi yang keluar kot bukit pula. Sekali tu je keluar kot bukit. Mungkin tak tuan-tuan? Hak mula-mula je keluar kot bukit, lepas tu kena beranak. Begitu juga dengan meja masjid, sungai, burung. Hak meja mula-mula ni hak jadi sendiri ya. Meja lain orang kena buat. Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh. Jadi inilah yang perlu kita lihat, ancaman-ancaman yang ada pada hari ini. Dan ada juga yang mengatakan sebagai contoh, bila kita kata kita beragama Islam, jadi dia tanya kita kenal Allah yang kita beriman, yang kita percaya tu dari mana? Bagaimana hang boleh kata Tuhan yang hang percaya, Tuhan yang hang beriman tu Tuhan yang betul? Dari mana panduan dia? Nak kata hak tu paling betul. Sebab hang pun tak boleh tengok dia. Cuma tahu nama dia je, tahu sifat dia saja, tahu perbuatan dia, tapi tak pernah tengok. Hak kita nak pegang hari ni, bagaimana kita nak tahu tu Tuhan yang paling betul? Bagaimana? Contoh kita tanya, siapa Tuhan? Allah lah. Jadi hang nak tahu Allah tu Tuhan hang paling betul, apa bukti dia? Apa hujah dia? Tuhan tu paling betul.
Sebenarnya dia nak kelas apa? Sebenarnya dia nak kelas, nak habaknya cerita tentang Allah ni datang dari siapa dulu? Datang dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bagi ke anak dia sampailah kepada Nabi Allah Isa. Dia nak habaknya Nabi Muhammad pun ambil apa yang disebut sebagai Allah dan Tuhan ni daripada ilmu orang-orang Bani Israel. Jadi kalau tak ada Bani Israel, agak-agak orang Islam kenal tak Tuhan? Nak jawab apa tak? Sebab memang Nabi-Nabi masuk mereka dulu pun. Jadi Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel. Jadi pengetahuan tentang hak Allah hak apa ni Bani Israel lalu dulu. Jadi dia kata hari ni Nabi Muhammad pun kenal Tuhan yang nama Allah tu melalui ilmu orang Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel itu. Baik. Kita pergi kepada awal. Nabi Ibrahim ada anak berapa orang? Ishak dan Ismail. Bila kata Nabi Ibrahim nak memperkenalkan Allah pada anak dia, adakah dia akan kata Ishak Allah ni lagu ni, tapi dekat Ismail aku nak buat Allah ni jadi lagu lain lah. Aku nak cerita Allah ni pada Ismail lagu lain, tak sama dengan hak aku cerita tentang Allah pada Ishak. Logik ke tak logik? Sebagai bapa dia akan cerita benda yang sama. Allah di sisi pemahaman, keyakinan dia, itulah diceritakan pada Ishak, itulah diceritakan pada Ismail. Kalaulah Ishak meneruskan ajaran pemahaman tentang Allah dan Tuhan itu pada keturunan dia sampai kepada Bani Israel, awak Nabi Ismail tak ada anak. Nabi Ismail ni pula walaupun keturunan dia tu tak jadi Nabi, dia ada anak ke tak ada? Bila Nabi Ismail tu ada anak, dia nak cerita apa dekat anak dia? Cerita lagu lain daripada ayah dia sebut ke cerita sama? Cerita sama. Lepas tu anak dia tu tak ada cucu ke? Sampai kat cucu dia sampai siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau tak ada Bani Israel pun agak-agak benda ni akan sampai kat Nabi Muhammad. Akan sampai juga jalur ni, walaupun jalur ni tu hanya Nabi pada Nabi Muhammad. Dia sekarang bukan kes Bani tertentu ke, bangsa tertentu ke. Kalaulah nak kira, nak angkat Bani, nak angkat bangsa, kalau Nabi Muhammad tu dilahirkan bukan Bani Arab, kita kata Nabi Muhammad tu bayangkan orang India, hari ni kita akan beriman ke tak beriman? Kalau bangsa Nabi Muhammad tu bangsa India, kita beriman ke tak beriman? Kita beriman ke tak beriman? Tetap beriman je. Bangsa-bangsa je, tak ada kelebihan pun. Kalau Nabi Muhammad dulu tu dilahirkan di kalangan bangsa Cina, kita beriman tak hari ni? Kita beriman. Bahkan kalau dia datang dari Habsyah, dari belahan dunia mana pun, kita akan beriman pada dia. Tapi signifikan yang ada pada Bani Israel ni, hanya kerana Nabi Muhammad tu lahir daripada bangsa Bani Quraisy, tak boleh nak terima. Sebab bagi dia Nabi-Nabi ni mesti lahir daripada kalangan Bani Israel saja. Tengok bila Allah pelari hak akhir tu yang mereka harapkan hak akhir pun Bani Israel, tiba-tiba Allah tukar. Muhammad bukan Nabi, Muhammad bukan Rasul, Muhammad orang biasa saja, yang hanya memplagiat, mengcopy paste dan mencetak-cetak ajaran daripada Nabi-Nabi dan kitab-kitab terdahulu. Bahkan nak mengukuhkan kadang-kadang hujah dia, masa Nabi terima wahyu tu pun pergi tanya orang Kristian. Siapa dia? Sepupu isteri dia, Waraqah bin Naufal tu kan. Dia pergi tanya pasal siapa hak peluk dia tu kan. Waraqah masa tu agama apa? Agama Nasrani. Seolah-olah minta bantuan orang Kristian nak tanya pasal malaikat yang peluk dia. Lepas tu ada juga cerita-cerita kata sepanjang Rasulullah hidup, Rasulullah banyak bersembang, Rasulullah banyak berbicara dengan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian, bertukar-tukar pandangan sehingga menghasilkan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Hak kita tahunya, sepanjang Rasulullah jumpa dalam sirah Nabawi,
Rasulullah jumpa ulama Yahudi dengan ulama Kristian, tiada lain tiada bukan untuk apa? Dakwah. Untuk berdialog, bersoal jawab, berdebat. Masa tu Nabi seorang ke Nabi dengan sahabat? Nabi dengan sahabat. Maksudnya penyaksi ada. Tak ada lagi dalam sejarah Nabi tu memang tanya tu semata-mata nak menyempurnakan agama dia. Agama aku ni tak lengkap lagi. Ada tak baru agak special kat agama hang ni? Aku nak bagi cantik sikit agama aku ni. Ada tak dalam sirah kita jumpa macam ni? Mana ada? Ini jelas fitnah dan pembohongan. Jadi pasal apa sukar dan susah sangat? Kita tak sukar dan susah. Walaupun Nabi Muhammad cuma bangsa Arab, dasjat daripada zaman Nabi Ibrahim tu, start Nabi Bani Israel, bermula Nabi Yaqub sampai Nabi Isa tu, kita boleh terima tak mereka tu Nabi kita? Tak ada masalah pun. Walaupun mereka Bani Israel, Bani apa sekalipun Allah turunkan mereka, kalau Allah yang kata, Allah yang firman, mereka tu Nabi, mereka tu Rasul, kita beriman pun. Betul. Bukan sebab mereka tempat. Bani Israel, sebab mereka utusan Allah, sebab mereka Nabi, sebab mereka Rasul. Bani apa pun, kaum apa pun, kulit apa pun, mereka tetap Nabi. Kita akan menghormati dan memuliakan. Tapi pasal apa signifikan ni susah sangat untuk dia bawa pada Nabi Muhammad? Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustadz Auni Muhammad tadi itu ya. Dan apa yang diterangkan awal-awal oleh Ustadz Auni itu merupakan jawaban bagi orang-orang ateis ya, yang biasa bertanya Tuhan itu kalau ada seperti apa, banyak pertanyaan-pertanyaan macam itu ya. Cuma memang betul ada hal yang kita yakini ada, cuma kita tidak mampu untuk menampakkan hal yang kita yakini itu, misalnya seperti angin, seperti rasa sakit, terus seperti apa ya, banyaklah contoh-contoh kecil yang kita semua yakin ini ada, cuma ketika ditanya kalau ini ada mana gitu kan, kita tidak bisa mewujudkan sesuatu yang ada itu, cuma kita bisa meyakini bahwa itu benar-benar ada. Dan apa yang dicontohkan oleh Ustadz Auni Muhammad tadi itu memang masuk akal sekali, jawaban yang masuk akal, yang sangat bijak sekali bagi orang-orang ateis yang selama ini masih mempertanyakan kalau Tuhan itu ada, seperti apa wujudnya kan, seperti itu. Terus tadi membahas tentang walaupun Nabi Muhammad itu dari Cina, dari Rusia, dari Amerika, kalau itu merupakan utusan Allah ya kita harus iman juga gitu. Kita harus tetap mempunyai iman bahwa dia benar-benar Rasulullah, bukan hanya dia lahir dari Arab, terus bahkan sekalipun kalau dia lahir dari Bani Israelnya, itu kita harus yakin kalau betul-betul dia utusan Allah dan sebagainya, bukan hanya gara-gara bangsa, gara-gara tempat kita tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bukan, tetap kita harus iman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak pembahasan-pembahasan tadi yang membuat iman kita itu semakin mantap, iman kita itu semakin kokoh, dan semoga dengan tazkirah-tazkirah seperti ini membuat iman kita terjaga sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.